Pernah dengar orang Johor boikot restoran orang Kelantan? Ada tak orang Terengganu kena pukul di Selangor sebab sokong PAS? Orang Melayu kebanyakan kena sedar bahawa kita adalah mangsa perpecahan ahli politik elit Melayu yang tamakkan kuasa. Parti Melayu, kerajaan ke, pembangkang ke, sama saja perangai. Dan kita pula terus ditipu sejak dulu lagi. Tapi kita tak pernah sedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, aku nak bawa isu pasal hari ni yang duduk jajar selama ni puluhan tahun. Melayu berpecah, Melayu berpecah, Melayu berpecah. Tapi kalau hakikatnya kita di luar, kita rakyat duduk di luar ni, hampirlah dunia mana, hampirlah daerah mana, hampirlah negeri mana, bila tanya seseorang, bila hampirlah negeri Pakatan Harapan ke, negeri PAS ke, negeri UMNO ke, hampirlah tanya ke, pergi tanya soalan ke, tanya jalan ke, bersembang ke, berborak, kita tak ada masalah. Pelbagai kaum, Cina, India, tak ada langsung perpecahan yang berlaku di dalam negara kita sesama rakyat Malaysia. Yang sebenar-benarnya yang pecah puak-puak yang kemaruk kuasa. Semua di dalam parti politik hari ini semua bermula daripada satu parti. Bermula daripada parti UMNO Barisan Nasional. Apabila yang ada pimpinan-pimpinan yang kemaruk kuasa, yang mana yang fikir, aku kena keluar, aku kena buat parti aku dan aku dapat ambil alih kerajaan. Itulah yang mula daripada tunggang kata Melayu berpecah. Sedangkan yang asal-asalnya yang berpecah adalah puak-puak lebay, puak-puak hak duk tunggang Melayu, hak duk tunggang gila-gila punya, sehingga parti, berpuluh-puluh parti duk ada di dalam negara kita. Ada setengah pula ni puak-puak yang duk nak tunjuk kata dialah yang terpaling Melayu, dialah terpaling membela rakyat. Dapat kuasa haram pejadah apa pun tak buat. Itu cara Melayu-Melayu lah. Ini hak yang duk kata dialah yang terpaling Islam. Dialah yang terpaling memperjuangkan agama Islam. Dialah terpaling berusaha untuk memartabatkan negara Islam. Hakikatnya apa pun tak ada. Dia dapat kuasa pun dia tak buat apa yang dia kata, apa yang dia bicarakan. Apa pun tak buat. Aku ingat, sekali aku akan sertakan video satu kepada kita semua. Soal, dulu Ismail Sabri pernah keluarkan kenyataan. Orang Melayu perlu bersatu, ambil ikhtibar perpecahan Arab, Ismail Sabri. Kalau macam Arab pun, kalau mereka ada parti-parti politik di dalam negara Arab tu, of course lah, pimpinan-pimpinan parti politik yang berpecah sebenarnya, itulah yang berlaku di dalam negara kita. Rakyat-rakyat di bawah tak berpecah. Tak apa, jom sama-sama kita dengar. Dan last kali aku akan bagi ulasan aku soal ni, brother ni, bekas parti bersatu, dia bercakap soal perpecahan Melayu. Betul ke tak Melayu berpecah? Ataupun yang kononnya kata Melayu berpecah itu hanya tunggangan, itu hanya modal untuk nak menghantam parti lawan, untuk nak meraih undi daripada rakyat-rakyat. Kita rakyat ni janganlah mudah diperbodohkan, janganlah mudah terpedaya. Kita boleh berfikir, kita sedang lalui kehidupan di dalam negara Malaysia. Kita boleh buat aktiviti yang kita suka atas kemampuan kita. Kita nak buat apa semua boleh, tak ada halangan. So, celah mana Melayu berpecah? Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Taqib. Pernah dengar orang Johor boikot restoran orang Kelantan? Ada tak orang Terengganu kena pukul di Selangor sebab sokong PAS? Tak ada pun. Sebab orang Melayu memang tak pernah berpecah pun. Mereka hidup macam biasa. Sebelum tu, repost video ni supaya kaum Melayu sedar dengan permainan jahat elit Melayu. Pada hakikatnya, yang berpecah tu adalah ahli politik Melayu elit yang tamak dengan kuasa dan gilakan duit. Tapi, kaum Melayu kebanyakan macam kita ni dijadikan kambing hitam. Cuba kalian tengok, siapa pemimpin parti-parti Melayu yang berpecah tu? Semuanya datang dari satu parti yang sama pada asalnya. Dan mereka semua pernah menjadi pemimpin dalam negara ni tahu. Tapi tak ada langsung perubahan pada orang Melayu. Melayu tetap susah, tetap ketinggalan berbanding kaum lain. Tapi mereka pula yang terus-menerus menjadi kaya raya. Lepas tu kalian tengok pula, kenapa ahli politik Melayu ni berpecah? Adakah sebab nak mengangkat nasib orang Melayu atau sebenarnya sebab peribadi, sebab merajuk, sebab tak dapat kuasa? Orang Melayu kebanyakan kena sedar bahawa kita adalah mangsa perpecahan ahli politik elit Melayu yang tamakkan kuasa. Parti Melayu, kerajaan ke, pembangkang ke, sama saja perangai. Dan kita pula terus ditipu sejak dulu lagi. Tapi kita tak pernah sedar. Kenapa? Cuba tulis dalam ruangan komen. Betul kan? Apa yang diperkatakan ini disebabkan merajuk, sebabkan bergaduh, tak dapat kedudukan, tak macam
Dia macam tak dapat jadi menteri, tak dapat itu, tak dapat ini. Lepas tu keluar buat parti sendiri. Sebab apa? Sebab tak dapat kuasa. Sebab tak dapat tempat. Dan juga ada juga pecat seseorang. Sebab apa? Sebab ni dia rasa kedudukan dia terancam kalau seseorang ni masih ada bersama dengan dia. Terasa gundah gulana, takut, huru-hara. Kan? Takut sekali kawan ni sailang dia. Sekali anak-anak menantu dia tak kaya jadi miskin. Pun ada. Ada agenda masing-masing. Sebab tu masih nak berebut kuasa, nakkan kedudukan, nakkan bila dapat kedudukan, dapat duit kan. Bila dapat tempat dan rasuah masih berleluasa, mereka yang untung. Kita rakyat tak dapat apa. Kita hanya dikambing hitamkan seperti mana brother tadi cakap. Kan kita akan diperbodohkan. Kita akan dipergunakan untuk nak memecahkan di antara kita di bawah. Sedangkan urusan harian kita tetap juga kita duk pergi beli barang-barang dekat kedai Cina DAP tu. Sedangkan hari-hari kita duk maki Cina DAP, bila kita perlukan barang-barang rumah kita kan, barang elektrik, perabot kan, langsir kan, apa kan segala macam kedai Cina juga kita pergi cari. Dan hakikatnya kita daripada dulu kepimpinan dulu, langsung dia tak bantu Melayu. Adalah geng-geng kerak-kerak kroni-kroni dia. Sepatutnya peluang yang zaman tu 80-an 70-an, peluang tu orang Melayu kita yang take over. Orang Melayu kita dan pimpinan Melayu yang patutnya bantu bagi keluarkan model untuk orang Melayu ambil peluang tu. Tapi apabila dia membiarkan bangsa lain yang take over, yang ambil alih peluang tu, yang bangsa lain kan, memang tanpa dibantu oleh kerajaan pun kan, dia biarkan bangsa lain yang take over peluang tu. Sebab tu bangsa lain mereka dah boleh kaya raya, mereka dah boleh kuasai ekonomi negara kita. Sebab apa? Pimpinan kita tu terlalu kemaruk kuasa, senang dengan kuasa dia tahu. Kok macam mana pun orang Melayu akan undi dia. Kok macam mana pun dia tetap dia berkuasa. Kok macam mana pun tetap dia ada kedudukan. Anak-anak dia tetap menjadi kaya. Dia terlalu lena dengan kekuasaan dia sehingga dia abai bangsa dia sendiri. Banyak sangat dah pengajaran. Dan hari ni, result hari ni. Kan? Cuba hampa boleh tengok. Kenapa Anwar Ibrahim kena pecat? Sebab apa? Terancamnya Mahathir sebab Anwar tak mau bill out kepada syarikat anak dia. Terancamnya Mahathir sebab Anwar Ibrahim tak mau bagi duit, tak mau bill out kepada syarikat anak dia yang dah rugi. Kan? So, dengan Anwar duk buat payah, Anwar fikir ini duit rakyat, apa Anwar kena terajang. Malah bukan setakat kena terajang, kena dizalimi. Hampir 10 tahun duk di dalam penjara. Sebab apa? Sebab nak tutup mulut Anwar. Sebab nak menzalimi Anwar. Bukan setakat Anwar, keluarga, anak-anak, isteri dia pun kena. Sebab tu dia untuk nak menutup ni, Anwar ini ejen IMF, ejen Yahudi, ejen Cina, ejen itu, ejen ini, segalanya ejen. Dalam sekarang ni tak ada apa pun. Anwar dah jadi Perdana Menteri, babe. Tak ada apa pun. Dalam Anwar dah berikrar dengan kita depan-depan rakyat, dia kalau siapa-siapa yang menzalimi dia, menganiayai dia boleh maafkan. Tapi kalau curi duit rakyat, dia sampai lubang cacing dia akan cari. Sebab tu geng-geng bilin-bilin yang mana yang pernah jadi menteri, yang kaya gila-gila, yang bekas menteri kewangan dan bekas beberapa menteri ni, nak beli apa-apa untuk aset negara pun sakau, rasuah, komisen. Sebab tu puak-puak ni sedang gundah gulana, takut huru-hara, takut kantoi, takut Anwar Ibrahim semak balik data-data yang terdahulu. Pembelian kita duk dengar, beli kapal seram, beli kapal terbang, beli jet pejuang, beli helikopter, beli untuk ketenteraan negara pun berlaku rasuah daripada kepimpinan dulu. Nak buat projek mega, sepatutnya kos berapa bilion je, tahu-tahu kena bill out, kena tambah lagi berpuluhan bilion ringgit untuk nak siapkan projek-projek mega. Anak-anak, menantu, isteri dapat projek juga di dalam satu projek mega. Hebat tak hebat puak-puak ni. Dia sakau, dia telan. Sebab tu bila dia dah pernah rasa kenikmatan berkuasa, kenikmatan dapat kedudukan, dapat kuasa, sebab tu dia sedang berusaha untuk mendapatkan kedudukan dan juga kekuasaan untuk menambah lagi ataupun untuk selamatkan apa perkara-perkara yang dia pernah buat dulu. Jadi sekarang ni beberapa orang bekas-bekas kepimpinan dulu memang sangat-sangat terancam, sangat-sangat takut. Sebab tu mereka perlu menjatuhkan Anwar Ibrahim. Itulah, kita rakyat jangan mudah diperbodohkan oleh puak-puak pengkhianat ni. Amat-amat merosakkan negara, merosakkan kestabilan negara, merosakkan segala-galanya. Jadi puak-puak ni kita perlu hapuskan. Mereka akan tunggang Melayu, mereka akan mainkan isu perkauman, mereka akan mainkan isu-isu agama untuk demi kepentingan mereka, bukan kepentingan kita pun. Kita alhamdulillah tetap boleh azan, boleh semayang, kita boleh pendamaian antara kaum kita. Kita tak ada masalah apa pun.
Tapi puak-puak yang di atas semua sangat-sangat terancam. Yang pernah duduk di atas sangat-sangat terancam sebab apa? Dia pernah melakukan satu kesalahan. Malah sampai puluhan juta, ratusan juta, malah bilion dia pernah ambil. Jadi, kita tunggu apakah keputusan SPRM. Kita nantikan sebab banyak sekarang ni SPRM sangat-sangat sibuk, sangat banyak sangat kerja-kerja, dan Anwar Ibrahim dah bagi kuasa penuh kepada SPRM. Boleh siasat, nak siasat siapa pun siasat lah. Berbeza dengan Perdana Menteri sebelum ni, dengan kekuasaan tak berani usik bekas-bekas menteri-menteri dulu. Padahal jadi menteri, bekas menteri sebanyak 2 kali, tahu-tahu aset berbilion ringgit. Allahu Akbar. Dia ambil, dia kau-kaunya wang negara, aset-aset negara. Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.